Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini iaitu kita akan menyambung pembelajaran kita pendidikan tafsir Al-Quran dan hadis untuk hari Ahad ya, minggu yang kedua. Masanya adalah pukul 3.30 hingga pukul 4.30. Jadi walau bagaimanapun sebenarnya uh, kita hari ini nak menyambung pembelajaran tentang pengajaran ayat, iaitu sebelum ni kita dah lihat tentang adab masuk rumah, kemudian kita lihat tentang tafsiran ayatnya, iaitu mengenai orang yang dia tidak suka apabila ada orang datang masuk menceroboh begitu saja. Kemudian cerita ini didatangkan kepada Rasulullah. Kemudian tentang hukum memberi salam. Hari ini kita lihat pada pengajaran ayat tentang adab masuk rumah, dan juga ini ada dua ni. Satu lagi saya buang lah. Okey, dan juga tentang pelajaran 3, pelajaran yang terbaru, iaitu tentang perintah dan larangan. Apakah perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap manusia ni. Sebelum tu saya ucapkan selamat datang bagi yang tak pernah menonton video saya ini, mungkin daripada sekolah mana-mana. Saya pun tak tahu sebab dia tiba-tiba ramai view di channel saya. Saya rasa bukan daripada sekolah saya sendiri. Sekolah saya sendiri pun tak berapa ramai nak tengok. Bila disuruh, tak ramai yang nak tengok. Cuma bukan nak kata apa, tapi kadang-kadang terasa kecewa juga sebab sebagai cikgu, anak muridnya tak tengok apa yang disampaikan oleh cikgunya. Ada yang tak pernah langsung ambil action pun tentang pembelajaran. Paling kurang dia dapat tonton video ini pun saya rasa sangat bersyukur lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak buat kerja ke, tak apalah. Kalau dia tengok video ini, saya doakan dia semoga berjaya di dunia dan di akhirat. Termasuklah kita semua ni berjaya di dunia akhirat. Okey. Pelajar-pelajar sekalian, dalam cuti PKP ni kita dah 2 bulan PKP ya. Dah masuk 2 bulan sebenarnya untuk PKP yang kali ketiga sebenarnya. Sebenarnya tiga kali dah. Yang kali ketiga sebenarnya. Memang banyak cabaran sebenarnya duduk di rumah, selesa untuk baring saja dan selesa untuk bermain game. Makan, minum, baring, tengok TV, main game. Memang selesanya itu. Jadi untuk tambah keselesaan itu, saya tambahlah video ini. Jadi pelajar boleh baring dan boleh tonton video ini. Tak payah baca kitab sangat. Saya dah bacakan untuk pelajar-pelajar sekalian. Pengajaran ayat ini iaitu tentang adab masuk rumah. Yang pertama, agama Islam amat mementingkan adab, akhlak dan hubungan silaturahim di kalangan umatnya semasa bergaul dan berurusan sesama mereka. Adab bergaul, adab masuk rumah. Islam memang mementingkan adab. Kedua, wajib meminta izin dan kebenaran untuk memasuki rumah orang yang diziarahi dan haram memasukinya tanpa izin. Jangan masuk rumah orang lain tanpa keizinan. Yang ketiga, Islam menghargai kehormatan setiap individu dan juga masyarakat. Oleh itu, umat Islam dilarang daripada melakukan sesuatu yang boleh menimbulkan prasangka buruk dan kebimbangan terhadap orang lain. Islam ni dihormat tentang individu yang lain, juga masyarakat. Masyarakat di sini bukan sekadar orang Islam saja, ke seluruh penduduk yang berada di situ. Yang keempat, pengajaran daripada ayat, melakukan ziarah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini iaitu perlakuan Rasulullah. Ya, kita buat ziarah ini iaitu kita mengikut perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu dihidupkan di kalangan masyarakat, terutamanya berziarah kepada kaum kerabat, orang yang ditimpa musibah, orang yang alim dan sahabat handai. Cuma sekarang tak boleh nak ziarah lah. Tidak beraya pun dia tahun ni. 2 tahun dah tak beraya ya. Tak pergi, tak apalah. 5. Memberi salam dianjurkan kepada Islam kerana ia merupakan doa, kebaikan dan keberkatan serta cara untuk mengeratkan silat persaudaraan. Salam ni iaitu doa. Assalam tu maknanya daripada nama Allah.
Assalamualaikum itu adalah doa. Assalam tu adalah daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau lah yang maha sejahtera. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan daripada engkau lah datang keselamatan. Wa ilaika ya'udu salam, dan kepada engkau jualah keselamatan itu kembali. Fahayyina rabbana bisalam. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan sejahtera. Itu kita baca selalu setiap solat, ya. Dan assalamualaikum itu salam sejahtera kepada kamu semua, menggunakan nama Allah, ya. Maka doa itu adalah amat tinggi sekali dan wajib kita jawab. Dan itu adalah cara untuk mengeratkan persaudaraan. Jadi daripada pengajaran pembelajaran kita tentang adab masuk dalam rumah, yang pertama, Islam itu agama adab. Yang kedua, wajib minta kebenaran masuk rumah. 3, Islam menghargai kehormatan individu. 4, ziarah itu adalah sunnah Rasulullah. 5, memberi salam itu sangat dianjurkan oleh Islam. Jadi tamat pembelajaran kita tentang adab memasuki rumah orang. Kita masuk dalam pembelajaran yang baru, yang terkini, iaitu pelajaran yang ketiga. Dalam pembelajaran ini kita akan membaca ayat Quran, suci Al-Quran, surah An-Nahl, dan juga artinya. Kemudian kita lihat satu persatu perkataan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Baik, kita lihat di sebelah makna perkataan tersebut. Okey. Makna perkataan, mungkar, melanggar perintah Allah. Makna perkataan satu persatu, perkataannya innallaha, ini kalau boleh dihafaz lah. Dihafaz. Inna, sesungguhnya Allah. Allah. Ya'muru, menyuruh. Ini amr itu suruhan. Okey, bil adli, al-adl, adil. Adil iaitu melakukan sesuatu pada tempatnya, bukan sama kata. Melakukan ataupun meletakkan sesuatu pada tempatnya, apa yang bersesuaian lah, adil lah. Contohnya, tudung dipakai oleh orang perempuan, itu adil. Lelaki memakai songkok, itu namanya adil. Anak perempuan dan anak lelaki, harta yang diwariskan adalah 2 lelaki, 1 bahagian bagi perempuan. Itu namanya adil. Kalau dia rasa tak boleh, bincang sama-sama, bagi sama rata, itu pun adil juga. Maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wal ihsan, dan berbuat kebaikan. Ihsan di sini memang buat baik, tapi makna ihsan yang sebenar-benarnya iaitu melakukan sesuatu kebaikan sebagaimana Allah melakukan kebaikan kepada hamba-Nya. Macam mana Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada hamba-Nya? Contohnya, Allah memberikan kita makan, Allah memberikan kita minum, Allah memberikan kita bernafas. Makan kita satu hari 2 kali, ada orang 3 kali, 3 kali lah. Minum kita satu hari 8 kali. Kita bernafas setiap 3 saat, bernafas. Okey, tengok satu persatu. Makan ini, kalau tak makan selama 2 minggu, 2 minggu tak makan, kita mati. Tak minum selama 4 hari, 3 hari, kita pun akan mati. Tak bernafas kita 4 minit, maka kita akan mati. Mana yang lebih mahal? Makanan ke udara ke? Minuman ke udara? Udara yang lebih mahal. Tapi udara Allah Ta'ala bagi percuma. Nasib baik udara percuma. Kalau bayar juga macam nasi, habis kita.
Okey. Buat kebaikan juga. Macam kita bagi kucing makan, itu buat kebaikan lah. Kenapa bagi kucing makan? Ikutkan tak logik. Kerana sayang. Allah Ta'ala buat kepada makhluk-makhluknya kerana Allah memang sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Dia sayangkan makhluk dia sebenarnya. Baik. Wa ita izil qurbah, dan memberi kepada kaum kerabat. Ini didahulukan, iaitu memberikan kebaikan kepada kaum kerabat dahulu. Kemudian barulah kaum kerabat yang dekat dan yang jauh. Jiran terdekat, kemudian jiran yang jauh. Dia panjang sebenarnya. Wa yanha, dan melarang, anil fahsya, daripada melakukan kekejian, kekeji. Sebutan pun fahsya dah susah, apa sebutannya? Keji. Wal munkar, munkar pun sebutan ni berat. Perbuatan munkar. Cuma sebut ihsan. Ihsan lembut ya, baik ya. Bezakan perkataan sebutan dengan munkar. Mana buruk bunyinya? Bunyinya munkar. Fahsya dengan ihsan, mana lebih berat bunyinya? Fahsya, ihsan, bunyinya lembut aja. Maknanya Allah Ta'ala pun nak gambarkan bahawa perbuatan kekeji itu memang pun amat berat. Lagilah wal bagh, baghnya itu zalim. Ya'izukum, Allah mengajarkan kamu padanya, la'allakum tazakkarun, supaya kamu mengambil peringatan. Jadi kita ulang balik semula tengok ayat Al-Quran itu, ayat suci Al-Quran itu. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan melarang daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangan ini supaya kamu mengambil peringatan. Buatlah baik dan janganlah buat perkara mungkar. Jadi Ustaz minta maaf lah kalau video ini panjang. Mungkin kerana pada permulaan tadi sedikit luahan rasa, saya rasa memang patut lah. Sebabnya saya fikirkan makin lama ramai pelajar saya yang tak buat kerja, tak tahu nak kata apa. Sebab tak hantar kan, saya tak tahu, mungkin dia buat sangka baik saja, mungkin buatlah, tak hantar. Ada yang tak pernah respon langsung pun ada. Rasa kecewa jadi cikgu ni. Masa nak jumpa sebenarnya, nak, kalau boleh nak sekolah, tapi tak boleh. Sebenarnya sekolah ditutup dan tidak boleh diadakan perkumpulan. Maksimum pun cuma 3 orang. 3 orang tu pun hanya beberapa minit. Tak dapatlah kita nak berjumpa. InsyaAllah kalau ada masa diberikan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan berjumpa lagi. Dan saya akhiri video ini. Apa yang kita belajar pada hari ini, pengajaran iaitu tentang adab masuk rumah, kemudian perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di masa akan datang. Bye bye.